Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mastura dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini saya Nur Ilia Batrisha binti Irman 151413 bersama rakan-rakan akan membentangkan tajuk perbezaan budaya dan pendidikan multi budaya dalam sistem pendidikan di Malaysia, khusus PJA 101. Rakan-rakan saya iaitu Nadia Nabilah binti Muhammad Zawi 152386 dan Nur Hazwani binti Zaini 151381. Mari kita teruskan. Sebelum kita menyentuh tajuk ini dengan lebih mendalam, ingin saya kongsikan dengan anda semua berkaitan taburan kaum di Malaysia pada tahun 2020. Perinciannya, bagi kaum Bumi Putera ialah seramai 69%, kaum Cina ialah seramai 23%, kaum India pula seramai 7% dan lain-lain kaum ialah 1%. Perkara ini menunjukkan bahawa di Malaysia terdapat pelbagai kaum yang membawa kepada pelbagai budaya dan adat. Cuba anda semua lihat gambar yang ada di hadapan anda semua. Adakah ini merujuk kepada budaya? Ya, mari kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Apakah maksud budaya? Budaya ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban atau kemajuan. Saya ambil dari pandangan sarjana Islam iaitu Ibn Khaldun mengatakan budaya ialah kebiasaan cara hidup, iaitu manusia mempunyai intelek dan daya fikiran. Melalui intelek ini, manusia dapat memahami satu sama lain dan menyesuaikan cara hidup mereka dengan alam sekeliling. Seterusnya, dari pandangan sarjana barat iaitu A.L. Crowborough memberikan pandangan bahawa manusia dipengaruhi atau diarahkan oleh bentuk-bentuk idea dan beralih kepada penghasilan, penerusan dan pengubahsuaian dalam apa-apa situasi. Kemudian kita pergi kepada sifat-sifat sesebuah budaya. Terdapat 5 jenis sifat budaya, iaitu yang pertama ialah budaya itu dikongsi. Umum mengetahui bahawa di dalam sesebuah negara seperti Malaysia terdapat pelbagai kaum yang mempunyai budaya mereka masing-masing. Oleh itu, budaya yang menarik akan ditunjukkan oleh mereka dan dikongsi, seperti dari aspek pemakanan iaitu roti canai, nasi lemak, kermuih. Perkara itu digemari dan telah dikongsi secara bersama. Kedua ialah budaya itu dipelajari. Seperti yang kita tahu, budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Contohnya, kanak-kanak perlulah diajar oleh ibu bapa mereka untuk berbahasa dan berhubung, atau dapat mempelajari melalui ejen sosialisasi seperti keluarga, jiran, institusi latihan ataupun rakan sebaya. Kemudian ialah budaya itu diambil untuk diterima. Sebagai contoh, budaya-budaya yang baik akan diambil, manakala budaya yang tidak baik akan dihindarkan ataupun ditentang. Contoh budaya yang baik ialah budaya membuang sampah di tempat yang betul. Budaya ini perlu diamalkan oleh semua orang, perlu diambil dan perlu diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana ia merupakan satu budaya yang penting dan baik. Seterusnya ialah budaya itu adalah simbolik. Simbolik atau dipanggil kepercayaan ini dapat dikatakan sebagai satu budaya yang digunakan untuk untuk mengenal pasti sesama budaya. Manakala budaya yang berbeza daripada budaya tersebut tidak akan mengenali simbol yang mereka gunakan. Oleh itu, wujudnya simbol ini untuk menyampaikan makna dan terjadi apabila muncul kesamaan dalam berinteraksi. Contohnya, kita akan menggunakan aspek bahasa untuk berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi dengan orang yang berbeza kaum. Yang terakhir ialah budaya itu berbeza mengikut masa dan tempat. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu, perkahwinan memerlukan perjumpaan antara lelaki dan perempuan. Tetapi, pada zaman sekarang, budaya itu boleh diubah mengikut masa. Terutamanya sekarang kita mengalami pandemik COVID-19 dan kita mengetahui bahawa budaya itu boleh berubah. Contohnya, macam saya cakapkan sebentar tadi,
pada zaman dulu perkahwinan perlulah persandingan, perlulah perjumpaan di antara lelaki dan perempuan secara hadapan berhadapan. Tetapi zaman sekarang ia boleh berubah dengan perkahwinan secara atas talian. Hal ini kerana untuk mengekang pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Secara tidak langsung ia merupakan budaya yang telah berubah mengikut masa dan keadaan. Kemudian kita menyentuh tentang elemen-elemen budaya. Yang pertama ialah bahasa. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Hal ini kerana bahasa terdiri daripada banyak cara seperti oral, tulisan atau karya seni. Bahasa juga dapat dijadikan sebagai ejen kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun. Sebagai contoh, apabila kaum Melayu ingin berinteraksi dengan kaum Cina atau kaum India, kebanyakan bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu untuk difahami. Kemudian kita pergi kepada norma. Norma ialah peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Saya mengambil satu peristiwa, iaitu apabila kita ingin berinteraksi dengan orang yang lebih tua, kita akan menggunakan bahasa halus untuk menjaga hati orang tua tersebut. Manakala apabila sesama rakan atau sebaya, kita akan menggunakan bahasa biasa atau bahasa pasar. Hal ini ditentukan oleh masyarakat untuk melahirkan nilai hormat. Tetapi cakap dengan bahasa halus itulah norma. Hormat itu ialah nilai. Seterusnya kita pergi kepada kepercayaan. Kepercayaan ialah keyakinan atau akuat akan benarnya. Contohnya kita percaya perkara ini wujud dan benar. Seperti zaman dahulu mereka mempercayai tentang tradisional. Mereka mempercayai tentang adanya bomoh untuk merawati masalah-masalah jiwa. Yang ada juga percaya tentang animisme, iaitu yang terjauh daripada kemodenan. Mereka percaya bahawa makhluk gaib ini dapat menjaga mereka dan mereka akan melakukan sesuatu tindakan yang boleh menghilangkan iman atau itikad mereka. Seterusnya, nilai. Nilai-nilai ini merupakan sifat ketinggian, iaitu dari segi agama, kemasyarakatan atau lain-lain. Nilai ini ialah apa manusia pandang ia berharga atau kehormat. Kemudian ia dijadikan pedoman. Seperti kita dapat lihat, perkara nilai-nilai yang baik kita akan dipatuhi, manakala perkara yang nilai yang tidak baik kita akan menjauhinya. Contoh, tetapi nilai-nilai ini berubah mengikut perkembangan masa. Contohnya pada zaman-zaman dahulu, perempuan hanya akan melakukan kerja-kerja rumah, manakala lelaki yang akan keluar bekerja keras dan berjaya. Namun kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan orang perempuan mula mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan ia bergerak serata dengan lelaki. Seterusnya ialah kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya ini wujud apabila sesebuah masyarakat itu semakin maju dan menjadikannya bertambah kompleks. Terdapat 5 aspek kepelbagaian budaya. Yang pertama ialah budaya dominan, sub-budaya, budaya menentang, kejutan budaya dan etnosentrik. Kita pergi yang pertama, iaitu budaya dominan. Budaya dominan ialah budaya yang diamalkan oleh kumpulan yang paling berkuasa di dalam sesebuah masyarakat. Budaya ini diterima dan disokong daripada institusi sosial utama dan menjadi kepercayaan utama dalam masyarakat. Saya ambil contoh seperti pendatang asing. Pendatang asing, mereka datang ke negara kita untuk bekerja atau sebagainya. Mereka akan mempelajari sesuatu budaya, iaitu bahasa. Mereka memilih bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan interaksi sosial bahasa yang dominan digunakan di Malaysia. Oleh itu, mereka mengambil bahasa Melayu sebagai interaksi sosial mereka untuk bergaul antara orang lain. Kedua ialah sub-budaya. Sub-budaya ialah sekumpulan orang dalam budaya yang membezakan dirinya daripada budaya dominan yang dimiliki. Contohnya, mereka masih mengamalkan budaya-budaya mereka yang menjadi kepercayaan atau gaya hidup mereka. Contohnya, kita ambil daripada kaum atau suku Iban. Perayaan penting bagi orang Iban ialah Hari Gawai Dayak. Oleh itu, mereka akan menarikan tarian ngajat sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun. Ini merujuk kepada kepercayaan mereka terhadap sesuatu kepercayaan. Seterusnya kita pergi kepada budaya menentang. Budaya menentang ialah budaya yang diamalkan oleh kumpulan yang dilihat menentang dan menolak nilai dan norma daripada budaya dominan.
Contohnya kita lihat budaya-budaya ini banyak dilakukan oleh kumpulan remaja. Sesetengah budaya ini menentang secara langsung dan mencabar sistem politik dominan, iaitu budaya ini lebih terdorong kepada budaya-budaya yang tidak baik seperti budaya hippies, skinhead, rempit, bosia dan sebagainya. Kita lihat dari segi budaya hippies. Budaya hippies dilahirkan di Amerika Syarikat atau ia lahir daripada hippies, iaitu hip ataupun hipster. Ia merupakan golongan muda yang mengikut dan menentang ibu bapa mereka. Contohnya, mereka lebih terdorong untuk mengambil dada, hubungan seks yang bebas, berpakaian aneh dan hidup secara nomad. Itu adalah sesatunya budaya menentang. Seterusnya ialah kejutan budaya. Kejutan budaya ini ialah berkaitan kegelisahan dan perasaan terkejut. Contohnya, keadaan seseorang yang berada di dalam budaya asing baginya bimbang, ragu-ragu, takut dan ganjil. Perkara ini berlaku kepada orang yang masuk ke dalam negara kita atau kita pergi ke tempat lain. Contohnya, kita berhijrah ke negara asing yang berbeza dari budaya kita dan kita akan menghadapi 3 fasa, iaitu fasa berbulan madu, iaitu budaya baru kita lihat menyeronokkan, romantik, menarik. Contoh, kita akan lebih gemar untuk makan makanan baru, habitat baru dan bangunan-bangunan baru. Kemudian kita akan mengalami fasa pembelajaran. Selepas beberapa hari atau bulan, perbezaan kecil akan berlaku terhadap budaya kita dengan budaya yang baru dan ia akan mula belajar untuk menjadikan sesuatu yang biasa. Kemudian apabila masuknya fasa ketiga, iaitu fasa semuanya baik atau fasa pemulihan, selepas beberapa hari atau bulan, seseorang akan biasa dengan perbezaan budaya baru mereka. Oleh itu, mereka dapat menumpukan asas kehidupan mereka semula seperti tempat asal. Tetapi jikalau mereka pulang kembali ke tempat asal mereka, perkara ini akan berlaku lagi dalam hidup mereka, iaitu kejutan budaya. Yang terakhir ialah etnosentrik. Apakah itu etnosentrik? Etnosentrik ialah kepercayaan bahawa unsur-unsur yang terdapat dalam budaya sendiri seperti agama, nilai, sikap dan amalan adalah lebih baik daripada kelompok-kelompok etnik lain. Contohnya, kita percaya bahawa kita punya budaya lebih baik daripada budaya lain. Punca berlakunya etnosentrik ini disebabkan oleh kewujudan 2 lebih kelompok sosial yang mempunyai perbezaan dari segi fizikal dan budaya, atau wujud kuasa yang tidak seimbang dalam kelompok. Contohnya, kaum yang paling mempunyai pengaruh yang lebih kuat, mereka menganggap mereka lebih baik daripada orang lain. Kesannya, apabila berlaku semua ini, ia akan menarik kesan, iaitu berlaku konflik dalam kaum kerana persepsi mereka yang merendah kaum lain. Contohnya, kaum A akan merendahkan kepada kaum B. Oleh itu, mereka akan wujud satu jurang antara kaum dan mereka akan berlaku perselisihan faham. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan kepelbagaian budaya kepada murid. Yang pertama ialah gaya belajar dan berfikir. Menurut Golnick dan Chin pada tahun 1990, culture provides the blueprint that determines the way an individual thinks, feel and behave in society. Yang bermaksud, budaya menentukan cara seseorang berfikir, merasa dan berkelakuan dalam masyarakat. Individu pelajar adalah unik dan berbeza memandangkan latar belakang mereka adalah berlainan. Setiap individu membesar dan terbentuk hasil dalam persekitaran masing-masing. Budaya telah mempengaruhi cara mereka berfikir, bertindak dan memberi pandangan. Yang kedua ialah pertempatan dan kelas sosial. Kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Ia terdiri daripada kelas sosial rendah, sederhana dan tinggi. Contohnya, mereka yang kelas sosial tinggi mendapat pendidikan yang lebih luas daripada mereka yang berada dalam sosioekonomi yang rendah. Pelajar bandar dan pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya. Dalam sesebuah sekolah bandar dan pinggir bandar akan wujud kepelbagaian budaya kesan daripada persekitarannya. Contohnya, di sekolah bandar, budaya mereka lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza daripada pelajar di pinggir bandar.
Yang ketiga adalah jantina. Pelajar perempuan dikatakan lebih tekun memberikan perhatian dalam kelas. Estimkan diri pelajar lelaki dan perempuan adalah sama pada masa masuk sekolah, tetapi estimkan diri pelajar perempuan merosot apabila mencapai pertengahan sekolah. Budaya yang diamalkan di sekolah membentuk penerimaan kelainan jantina, keupayaan dan prestasi mengikut jantina. Yang keempat adalah bahasa dan komunikasi. Murid yang menguasai bahasa ibunda atau dialek sahaja menghadapi masalah dalam pembelajaran, iaitu mereka kurang faham bahan yang dibaca ataupun penerangan guru. Murid yang menguasai dua atau lebih kosakata yang meluas mudah menguasai pembelajaran, memandangkan sinapsis telah terbentuk dalam otak mereka. Yang terakhir ialah kaum etnik. Pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik selalunya mengamalkan budaya, cara berfikir dan pandangan yang berbeza. Manakala pelajar yang terdedah dengan kaum etnik bangsa yang berbeza akan lahir perasaan saling menghormati dan memupuk pergaulan antara satu sama lain. Seterusnya adalah kesan kepelbagaian budaya kepada sekolah. Ia dibahagikan kepada 3 cabang, iaitu jenis sekolah, lokaliti sekolah dan kepimpinan sekolah. Bagi jenis sekolah, amalan dalam sistem persekolahan di Malaysia menjurus ke arah kebangsaan dan sistem berpusat. Namun, pelaksanaannya wujud jenis sekolah-sekolah berbeza. Budaya sekolah juga berbeza, memandangkan sekolah tertentu berbentuk etnosentrik, iaitu satu kaum etnik. Sekolah-sekolah yang wujud ialah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Seterusnya ialah lokaliti sekolah. Sekolah-sekolah yang terletak di bandar kebanyakannya disertai oleh pelbagai latar belakang sosial budaya, iaitu kelas sosial dan etnik. Cabaran yang dihadapi di sekolah bandar juga pelbagai kerana pengaruh sosial budaya tempatan. Sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman biasanya merangkumi satu atau dua kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Sekolah-sekolah luar bandar sering menghadapi masalah kekurangan guru, pertukaran guru yang kerap dan prestasi pencapaian yang rendah. Dan yang seterusnya ialah kepimpinan sekolah. Berjaya atau sebaliknya sesebuah institusi ataupun sekolah adalah bergantung kepada gaya kepimpinan pengurusan sekolah. Pengurus yang baik dapat mewujudkan sebuah iklim sekolah yang mesra, memotivasikan dan kerjasama sebagai sebuah pasukan. Kerencaman sosial budaya boleh dimanfaatkan untuk mencapai matlamat sekolah melalui kerjasama antara sekolah dan komuniti, khususnya melalui peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dapat memanfaatkan sekolah. Kesan kepelbagaian budaya terhadap guru. Yang pertama ialah penerimaan dan layanan adil. Guru tidak boleh membezakan kelas sosial murid. Seorang guru haruslah mengenali latar belakang murid, taraf sosioekonomi dan tempat tinggal. Guru perlu mengelakkan pelabelan dan diskriminasi. Yang kedua ialah pedagogi dan strategi pembelajaran. Guru boleh melakukan pelbagai aktiviti untuk menarik minat pelajar. Contohnya aktiviti berpasangan secara heterogenes kerana setiap murid berbeza tahap akademik mereka. Jadi, apabila mereka bercampur dan bergaul, mereka akan saling melengkapi ataupun membantu antara satu sama lain. Yang ketiga ialah pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan. Guru haruslah merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid-murid. Guru tidak harus menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan murid-murid mereka. Setiap kepercayaan dan nilai harus diterima seadanya. Isu-isu sensitif dan berkaitan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan.
Dan yang keempat ialah pemilihan bahan sumber. Guru haruslah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Guru haruslah memulakan set induksi yang menarik dan aktiviti pembelajaran yang menghilangkan rasa bosan dan mengantuk. Guru haruslah memaksimumkan dengan aktiviti merangsangkan minda. Contohnya kata-kata motivasi dan penuh senyuman dan jenaka, pujian supaya suasana sentiasa ceria untuk murid-murid. Ialah kesan kepelbagaian budaya kepada kurikulum. Yang pertama ialah dapat mendisiplinkan murid. Kedua, dapat menggalakkan penggunaan bahasa standard. Ketiga, murid dapat belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. Keempat, dapat menggalakkan interaksi antara murid secara meluas dalam bilik darjah. Dan yang terakhir ialah membangun pencapaian murid bagi mengurangkan tingkah laku negatif. Pendidikan multibudaya. Budaya merujuk kepada ciri-ciri atau hasil tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya. Pendidikan multibudaya adalah satu sistem pendidikan yang menekankan setiap pelajar berhak mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira jantina, kelas sosial, etnik, bahasa, pertuturan dan agama. Pendidikan multibudaya ialah satu idea, satu tindakan membentuk semula pendidikan dan merupakan satu proses. Pendidikan multibudaya cuba mewujudkan satu peluang yang sama kepada semua pelajar dengan mengubah persekitaran sekolah agar ia dapat menunjukkan kebudayaan dan golongan dalam sekolah dan sosial. Apa pendidikan multibudaya dilaksanakan? Terdapat kajian menunjukkan jika kanak-kanak memahami lebih banyak stereotip golongan lain, mereka akan kurang bersikap negatif terhadap golongan lain. Dengan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan tentang pelbagai kaum dan sumbangan mereka dalam pembinaan dan kemajuan negara, akan dapat mengurangkan ketidaktoleransi dan meningkatkan kerjasama untuk mencapai kebaikan sejagat. Pendidik yang mengenal dan menghormati latar belakang pelajar, mereka juga akan berkewajipan dan bertanggungjawab berkongsi nilai-nilai sesama pelajar. Walaupun pelajar dan guru-guru menunjukkan kebudayaan yang berlainan, tetapi terdapat budaya yang sama dikongsi, terutamanya budaya kehidupan. Strategi sekolah haruslah memastikan keputusan yang dibuat dapat dikongsi bersama dan semua warga sekolah haruslah mempelajari kemahiran bekerjasama untuk menghasilkan satu persekitaran sekolah yang prihatin untuk pelajar. Guru harus peka tentang unsur-unsur berbilang kebudayaan semasa menilai kemahiran kognitif dan kemahiran sosial pelajar. Seterusnya ialah aspek pendidikan multibudaya. Aspek yang pertama ialah konsep, yang bermaksud idea yang melihat semua pelajar mempunyai hak yang sama untuk belajar di dalam kelas tanpa membezakan mereka dari segi jantina, kelas sosial, etnik atau kriteria lain. Contohnya, perbezaan bandar dan luar bandar dan juga perbezaan ekonomi. Aspek yang kedua ialah gerakan. Usaha untuk mengubah institusi-institusi pendidikan sehingga pelajar daripada semua kaum, kelas sosial, jantina dan lain-lain memiliki peluang yang sama untuk belajar. Yang ketiga ialah aspek proses. Difahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesamaan pendidikan dapat dicapai oleh semua pelajar. Seterusnya ialah unsur pendidikan multibudaya. Yang pertama ialah pemahaman identiti budaya orang lain, yang bermaksud kita mempunyai kefahaman yang lebih mendalam tentang budaya orang lain. Yang kedua ialah menghormati kebudayaan orang lain. Kita dapat menghormati kebudayaan orang lain, contohnya memberi ucapan terhadap perayaan rakan-rakan kita yang berbeza dengan perayaan kita dan juga menziarahi mereka.
Yang ketiga, memandang variasi budaya sebagai sesuatu kebaikan untuk dihargai, diterima dan dipelihara dalam komunitinya. Apabila kita memahami budaya orang lain, kita akan lebih menghargai kerana kita memahami keunikan itu sebagai rakyat Malaysia terutamanya. Seterusnya ialah elemen pendidikan multibudaya. Menurut kajian Bloom pada tahun 2001, beliau menegaskan identiti budaya seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik atau kebudayaan-kebudayaan selain daripada budaya dirinya sendiri. Bermaksud, dia lebih menghormati dan dia ingin untuk memahami tentang keunikan budaya masyarakat lain. Yang ketiga ialah menilai dan merasa senang dengan perbezaan kebudayaan itu sendiri. Sewaktu pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau telah melaksanakan konsep Satu Malaysia yang bertujuan untuk memperkenalkan idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik dan kebudayaan. Dari aspek pendidikan, konsep Satu Malaysia berfungsi untuk mengurangkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar dan kumpulan etnik agar mereka mempunyai hak untuk mendapat bantuan kerajaan berbanding anak-anak dari golongan yang berada yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang terbaik. Oleh itu, pelaksanaan sekolah integrasi atau sekolah wawasan merupakan salah satu rancangan kerajaan untuk menyatupadukan kaum-kaum di Malaysia. Sekolah wawasan ialah sekolah yang menempatkan beberapa buah sekolah yang berlainan aliran dan wujudnya berlainan agama dan bangsa di bawah satu bumbung. Ia bermaksud, walaupun mereka berbeza aliran, terutama berbeza agama dan bangsa, mereka tetap belajar di bawah sekolah yang sama supaya wujudnya satu bangsa tanpa mengira perbezaan budaya. Seterusnya ialah matlamat pembinaan sekolah wawasan. Yang pertama, mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang pelbagai bangsa, latar belakang dan fahaman agama. Ia bermaksud murid-murid yang mempunyai bangsa dan budaya yang berbeza, latar belakang seperti latar belakang keluarga iaitu bandar dan luar bandar dan juga perbezaan ekonomi. Yang kedua ialah memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai kaum. Yang ketiga, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Yang keempat, menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Ia juga menyebabkan semua pelajar dan juga warga sekolah seperti guru-guru dan staf di sekolah, walaupun mereka berbeza agama, bangsa dan budaya, mereka tetap boleh bekerjasama dan boleh berada di bawah satu sekolah yang sama. Oleh itu, sekolah wawasan ini sangat membantu dalam memupuk semangat integrasi dan melahirkan sebuah negara yang bersatu padu tanpa berlaku perusuhan dan ketidaksefahaman dalam negara. Seterusnya, pendidikan multibudaya mengikut konsep James Eubanks. Yang pertama, beliau berpendapat bahawa pendidikan multibudaya mengurangkan diskriminasi terhadap sesuatu kaum dan memberikan pendidikan yang adil kepada semua individu. Yang kedua, menghormati di antara satu sama lain tanpa mengambil kira perbezaan kaum dan kelas sosial.
seperti perbezaan ekonomi. Yang ketiga ialah membantu pelajar membina pengetahuan, sikap dan kemahiran diri agar boleh membangunkan kaum sendiri dan juga kaum yang lain. Yang keempat, membantu individu memahami kendiri dengan melihat mereka sendiri dari perspektif budaya lain, dengan andaian bahawa mempunyai fahaman dan pengetahuan sedemikian akan dapat wujud penghormatan antara satu sama lain. Yang kelima, membekalkan pelajar peluang untuk memahami budaya golongan lain. Yang keenam, membekalkan semua pelajar berkemahiran, sikap dan pengetahuan untuk berfungsi dalam budaya sendiri dan juga budaya kaum lain. Yang terakhir, mengurangkan diskriminasi dan derita pengalaman dari ciri-ciri budaya sendiri. Seterusnya, apakah yang perlu diambil kira semasa merancangkan polisi pendidikan multibudaya? Yang pertama, kursus profesional untuk membantu guru, iaitu guru dapat menambah ilmu pengetahuan dan lebih bersifat tolak ansur dan sama rata walaupun mendapat pelajar yang berbeza agama dan budaya. Yang kedua, kurikulum sekolah. Sekolah membuat kurikulum atau melaksanakan kurikulum yang mempunyai kesamarataan antara pelajar yang berbeza agama dan budaya. Yang ketiga, aktiviti kurikulum di sekolah misalnya melalui persatuan. Persatuan yang dianjurkan boleh dihadiri oleh pelajar yang berbagai kaum dan jawatan-jawatan tinggi juga boleh diambil oleh mereka yang berbeza kaum. Jadinya mereka dapat bekerjasama dalam persatuan tersebut dan membina hubungan multibudaya yang baik. Yang keempat, pelajar perlu memahami stereotip dan bias yang mendatangkan kesan negatif terhadap perhubungan kaum. Bermaksud, pelajar itu perlu faham dan tiada sifat berat sebelah dan mereka kena mempunyai mindset bahawa walaupun berbeza kaum dan budaya, mereka boleh bekerjasama dan mereka boleh memahami kaum lain juga. Yang keempat, guru membantu pelajar memperolehi kemahiran sosial. Yang bermaksud, guru mestilah membantu pelajar supaya mereka ini mempunyai emosi yang dapat mengawal sifat semangat integrasi dalam kalangan pelajar. Yang keenam, persekitaran sekolah yang prihatin untuk pelajar. Yang bermaksud, pihak sekolah tiada sifat pilih kasih walaupun perbezaan budaya. Yang terakhir, peranan pemimpin atau pegawai bagi memastikan sekolah mendapat peruntukan keuangan yang sama. Contohnya, zaman ini ramai pelajar Bumiputera yang mendapatkan peruntukan keuangan atau bantuan keuangan yang sama. Jadi, peranan pihak sekolah mestilah mendapatkan peruntukan keuangan yang sama supaya lebih adil dan wujudnya persekitaran yang lebih harmoni kerana adanya sifat bekerjasama dan bersatu padu. Apakah kesan pendidikan multibudaya pula? Yang pertama, mereka dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Yang bermaksud, pendidikan multibudaya mereka dapat di sekolah, mereka dapat amalkan dalam hidup kejiranan dan di kawasan perumahan. Yang kedua, menghasilkan tingkah laku sivik. Melalui subjek pendidikan moral dan pendidikan sivik dan juga pendidikan agama Islam, mereka dapat memahami dan menghasilkan tingkah laku yang lebih baik untuk melayan dan juga berkomunikasi dengan kawan-kawan atau jiran-jiran yang berbeza budaya. Yang ketiga, penerimaan individu berlainan bangsa atau etnik. Individu atau pelajar itu dapat menerima rakan-rakan atau berkomunikasi dengan orang lain yang berbeza bangsa dan etnik. Yang keempat, menghapuskan jurang perbezaan kaum dan budaya. Ia bermaksud mempunyai sifat tolak ansur, toleransi dan semangat integrasi antara satu sama lain. Yang terakhir, melibatkan
perbezaan budaya dan mereka hidup dalam keadaan sejahtera dan dapat belajar dalam persekitaran yang baik. Kepentingan memahami multibudaya bagi guru pula, yang pertama, guru bertanggungjawab memupuk perpaduan dalam kalangan murid-murid kerana murid akan lebih mengenali budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia dan mereka dapat menerima budaya tersebut walaupun mereka tidak mempunyai budaya itu sendiri. Yang kedua, mereka akan lebih memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat pelbagai budaya. Dalam konteks profesional keguruan, dengan memahami kepelbagaian budaya, seseorang guru akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan murid daripada pelbagai budaya. Yang terakhir, guru akan lebih berhemah dan menghormati nilai serta amalan budaya setempat. Kesimpulannya, kepelbagaian latar belakang pelajar dari aspek kaum dan budaya telah memberi kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Latar belakang budaya dan persekitaran pelajar sememangnya memberi impak ke atas pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Pendidikan multibudaya penting untuk memupuk perpaduan di Malaysia, terutama dalam kalangan pelajar. Semua pihak hendaklah bekerjasama dalam merealisasikan pendidikan multibudaya demi keharmonian dan kesejahteraan negara kita. Sekian, terima kasih.